Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bagi subjek sejarah untuk minggu yang ke-7. Okey, untuk anak-anak tahun 4 SK Hijrah, utamanya tahun 4 Mawar. Jom kita belajar sejarah pada hari ini. Baik, pada hari ini 28 hari bulan 2 2021, kita akan tengok satu lagi tajuk lah untuk mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum itu pastikan kamu telah baca doa sebelum belajar. Ingatkan kembali polisi tingkah laku atau sekolah SSBC. Selamat, sihat, bersih dan ceria. Dan yang penting sekali adalah pentaksiran bilik darjah. Okey, ingat pada minggu depan 8 bulan 3 kita akan mula bersekolah. Kamu semua akan kembali ke sekolah. Jadi hari ini adalah hari cikgu kira kamu belajar secara maya bersama cikgu dan dengan melihat video ini. Okey, ini adalah gambar semua orang tahu saya rasa, itu gambar orang tua, itu merupakan nenek dan juga datuk kita. Okey, yang ni datuk, okey, yang sini nenek. Semua orang ada datuk dan nenek. Okey, kita ada datuk dan nenek sebelah ayah kita dan juga datuk dan nenek sebelah ibu kita. Okey, jadi kita ada 2 orang. Kita kena tahulah nama datuk kita sebelah ayah, nama dan nenek kita sebelah ayah. Dan juga kita kena tahu nama datuk dan nama nenek sebelah ibu kita. Jadi, apa agaknya tajuk kita akan belajar pada hari ini? Okey, jadi hari ini kita akan belajar salah silah keluarga kita. Asal usul keluarga kita, keturunan keluarga kita sebelah ayah dan juga sebelah ibu. Sebagaimana pada minggu lepas kita dah belajar keluarga kembangan. Baik, kita lihat dulu apa dia objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi objektif kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami pengertian diri dan keluarga. Sebab kita masih lagi dalam tajuk yang besar, itu sejarah diri dan keluarga kita. Yang bezanya ialah dari segi kriteria kejayaan ataupun sukses kriteria ataupun AC. Baik, dari segi kriteria kejayaan, saya dapat yang pertama mengenal pasti salah silah keluarga saya. Yang kedua, menerangkan perkembangan diri dan keluarga saya mengikut garis masa. Yang ketiga, saya dapat menyatakan keistimewaan keluarga asas saya. Okay, ini adalah kriteria kejayaan kita pada hari ini. Jadi, di akhir penjelasan ini, saya nak kamu semua faham apa dia pengertian diri dan juga keluarga. Dan dari segi apa yang kamu kena dapat ialah pertama, mengenal pasti salah silah keluarga kamu. Okey. Yang kedua, kamu boleh menerangkan perkembangan diri kamu dan keluarga kamu mengikut garis masa. Yang ketiga, kamu boleh menyatakan keistimewaan keluarga asas kamu sendiri. Okey, dari sini saya ni awak lah, kamu semua. Baik, kita tengok salah silah keluarga kita pada hari ini. Contoh, ni contoh yang saya berilah. Okey, ini kita akan lihat sebelah ayah kita. Okey, ni gambar Tok Ki dan nenek. Datuk dan nenek sebelah ayah kita. Contoh ni. Okey, ni sebelah ibu kita. Okey, mestilah orang yang berlainan kan. Orang belah ayah lain, belah ibu lain. Okey. Contoh di sini saya bagi datuk kita sebelah ayah nama dia Ahmad. Nenek kita sebelah ayah kita nama dia Fatimah. Okey. Dan kita gelar datuk kita ni Tok Ki. Biasa orang panggilkan gelaran atas negeri masing-masing. Ni Tok Ki. Dan yang perempuan kita panggil nenek. Kalau sebelah ibu pula kita ingat nama dia Osman. Okey. Nenek tu dipanggil nama dia Zaleha. Okey. Jadi kita gelar atuk dan juga opah. Gelaran Tok Ki, nenek, atuk, opah ni adalah mengikut negeri masing-masing. Okey. Baik. Ini contoh ayah. Ayah kita lah. Okey. Baik, ayah kita ni contohnya nama Rosli. Okey, Cik Rosli ni bin Ahmad. Okey. Dia berkahwin dengan anak Cik Osman ni. Iaitu ibu kita. Okey. Ibu kita nama dia Syarifah. Syarifah binti Osman. Okey. Baik. Maka dapatlah kita adik beradik. Okay, kita ada contoh 4 orang lah. Ni adik kita lah perempuan, ni adik lelaki kita, ni kita dan ni kakak kita. Keluarga kamu ni contohnya ada 4 orang. Okey, jadi ini dipanggil salah silah keluarga kita. Sebagaimana pada minggu lepas kita belajar keluarga kembangan. Daripada datuk nenek sebelah ayah dan juga sebelah ibu.
Okey, maka dapatlah kita kita ada 4 beradik ni. Dan juga mungkin adik-beradik kita ni ada adik-beradik dia. Mungkin adik-beradik kita ni kena dapat saudara kita belah ayah kita. Dan adik-beradik ibu kita pun ada juga. Dan itu dipanggil bapa saudara ataupun ibu saudara. Okey, jadi saya harap SC yang pertama ni, saya dapat mengenal pasti salah silah keluarga saya ni. Maknanya kamu dapat tahu. Kamu memang tahu saya. Maknanya nama Dr. K kamu, nama nenek kamu, sebelah ayah, nama sebelah ibu dan sebagainya. Kalau dua-dua keluarga kamu ni, keluarga nenek dengan datuk sebelah ibu dengan ayah ni duduk di tempat yang sama, senang. Katakanlah keluarga belah ayah kita ni duduk di Kuantan. Contoh ibu kita ni berada di Kuala Terengganu. Kita sekarang dengan mak kita dengan kita duduk di Kampung Kijal. Okey, jadi maksudnya inilah keluarga yang dikembangkan, keluarga kembangan yang sebagaimana kita belajar pada minggu lepas. Jadi saya kira SC yang pertama tu kamu dah dapat, sebab dah dapat mengenal pasti siapa datuk sebelah ibu, siapa datuk sebelah ayah. Jadi tahniahlah kepada kamu kerana telah berjaya menguasai SC yang pertama, di mana saya dapat mengenal pasti salah silah keluarga saya. Okey, kita tengok pada aktiviti yang seterusnya, iaitu SC yang kedua. Saya dapat menerangkan perkembangan diri saya dan keluarga saya. Okey, apa yang berlaku pada tahun-tahun yang tertentu. Baik, ini contoh saya beri pada tahun 2011. Okey, ada 2 peristiwa dalam keluarga saya atau kamulah. Saya ni kembali pada kamu. Jadi sini kamu kata saya dilahirkan di Hospital Kemaman. Okey, dan juga kamu cakap datuk dan nenek saya pergi haji. Ini contoh. Okey, perkembangan diri saya tu diri kamulah dan keluarga kamu. Okey, kalau pada 2017 pula kita tengok apa peristiwa yang berlaku. Contoh okey. Awak pada 2017 ni awak berumur 6 tahun, kamu berumur 6 tahun. Jadi contohnya kamu masuk tadika ataupun prasekolah. Pada tahun 2017 juga kakak kamu masuk universiti. Okey, kamu tulislah kakak saya masuk universiti. Ataupun di hujung tahun 2017 tu kamu sekeluarga pergi melancong ke Vietnam. Pada masa itu boleh lagi pergi jalan kan, pergi melancong, pergi dan sebagainya. Jadi inilah 2 tahun ni 2011, 2017 ni 2 tahun yang ada peristiwa besar yang berlaku dalam keluarga kamu. Okey, pada 2018 pula contoh yang saya bagi, apa yang berlaku? Okey, kamu memasuki tahun 1. Jadi kamu tulis saya memasuki tahun 1. Kamu masuk sekolah yang 1 kan. Lepas tu kebetulan pada hari tahun tu ayah dan ibu saya dapat menunaikan haji. Itu peristiwa besar yang berlaku dalam keluarga kamu. Okey, ini contoh-contoh yang saya bagilah. Dan sekarang ataupun pada masa sekarang pada tahun 2018 saya di tahun 3 belajar di rumah sebab pandemik COVID-19. Okey, ini peristiwa yang berlaku dalam keluarga kita. Okey, dan juga pada tahun 2021 ni saya berada di tahun 4. Jadi saya mula bersekolah tapi belajar secara PDPR. Ni contoh macam catatan lah. Peristiwa yang berlaku dalam diri kita, pada kehidupan kita dan keluarga kita. Bermula 2011 ni kamu dilahirkan. 2017 ni yang penting sini kamu pergi melancong, kakak kamu masuk universiti, kamu mula masuk sekolah. Okey, tahun 2008 ni kamu masuk Darjah 1. Kebetulan mungkin pada tahun itu ayah kamu pergi menunaikan haji. Ini contoh-contoh yang saya bagi. Perkembangan diri saya dan keluarga saya. Peristiwa besar yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, itu adalah SC kita yang kedua dapat menerangkan perkembangan diri kamu dan juga diri keluarga kamu. Okey, tadi contohkan gambar datuk nenek kita belah ibu kita kan. Kan. Bilakah kali terakhir kamu bertanya khabar keluarga datuk dan nenek kamu? Okey. Ni keluarga kita ni kan. Maksudnya peristiwa ataupun perkara-perkara yang berlaku yang kita rasa benda tu penting dalam kehidupan kita. Itu maksud dia perkembangan diri saya dan keluarga saya. Okey, saya tu kembali pada kamu semualah. Okey, sekiranya kamu dapat menguasai benda ni, boleh cerita balik semula apa yang berlaku dalam kehidupan kamu mengikut tahun-tahun yang tertentu, maka saya kira SC kamu yang kedua, kamu telah menguasainya dengan baik. Kita tahniah kepada kamu kerana nanti kamu boleh bercerita semula. Bila kita buka sekolah nanti, bila bersama muka, kamu boleh cerita semula peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam kehidupan kamu. Okey, kita tengok SC yang ketiga.
Baik. Ini adalah buku teks tahun 4, ya. Muka surat 22 dan 23. Iaitu tajuk peranan anggota keluarga saya. Yang maknanya peranan ibu bapa dan juga peranan kita lah sebagai anak. Tapi aksi kita yang ketiga tadi adalah kita dapat menerangkan atau menyatakan mengenai keistimewaan keluarga kita. Okay, keistimewaan ayah kita, keistimewaan mak kita dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu di sini. Peranan anggota keluarga saya. Okey. Baik, sebagaimana kita tahu sekarang ni, peranan mak ayah kita di rumah ialah membantu kita belajar. Ya, buat projek dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak mestilah belajar bersungguh-sungguh. Okey, kalau di sini kita lihat peranan anggota keluarga saya. Peranan bapa yang pertama menyara keluarga. Yang kedua, memberikan kasih sayang, menjaga keselamatan, menyediakan segala keperluan asas, menjadi contoh teladan yang baik, memberikan pendidikan yang sempurna. Ini mak kita dengan ayah kita. Okey, maknanya mereka tu, ayah kita keluar bekerja mencari rezeki untuk menjara keluarga kita. Okey, dari segi kita sebagai anak, apa peranan kita? Menjaga nama baik keluarga, membantu ahli keluarga, saling menghormati, mendengar nasihat dan kita mesti belajar bersungguh-sungguh. Okey, itulah peranan kita. Jadi, walaupun semasa PDPR ini, mak ayah kamu pergi bekerja, kamu kena jujur dengan diri kamu. Okey, katakanlah mak ayah kamu kata cikgu ada bagi kerja melalui buku teks, melalui telefon, tak dapat lagi kan sebab mak ayah kita kerja. Jadi, kamu kena lihatlah buku teks tu. Ya, walaupun tak ada telefon, tapi kamu boleh juga belajar melalui buku teks. Buat dulu kerja yang boleh tanpa melihat melalui telefon ibu bapa kita. Jadi, itulah keistimewaan keluarga kita. Maknanya, mak kita ni dah boleh mengajar kita, dah boleh bantu kita buat projek. Contohlah sekarang kan, ada aktiviti koko, uniform. Okay, dan pada minggu lepas, cikgu nak semua murid yang menyertai uniform buat mini gadget. Jadi, tahniahlah kepada murid-murid SKKJAL yang mana telah mula menghantar projek mereka. Semua ni akan berlaku sekiranya kita mendapat sokongan daripada ayah dan mak kita. Mereka boleh menyediakan bahan-bahan atau keperluan kita untuk melaksanakan satu projek tersebut. Okey, jadi aksi kita yang ketiga ialah saya dapat menyatakan keistimewaan keluarga asas saya. Ini ke mana? Apa keistimewaan ayah kita? Apa keistimewaan mak kita? Okey, mak kita ni pandai masak, ayah kita ni pandai berkebun, pandai menukang, okey dan sebagainya. Jadi kemahiran yang mereka ada ni mereka boleh bantu kita menyiapkan satu projek. Okey, jadi itu aksi kita yang ketiga lah. Jadi sekiranya kamu dapat menyatakan keistimewaan keluarga kamu, dapat menyatakan peranan ayah kamu, mak kamu dan kamu sendiri, maka kamu telah menguasai aksi yang ketiga. Baik, untuk aktiviti ataupun kerja rumah pada hari ini adalah yang pertama, kamu hendak lukis salah silah keluarga kamu dalam buku tulis sejarah. Lukis atau tulis sebagaimana contoh yang seperti tadi. Ya, jadi kalau ada gambar, lebih baik kamu tampal. Kalau tak ada, tak apa. Lukis saja contoh. Gambar-gambar dan tulis nama datuk nenek kamu sebelah ayah dan sebelah ibu dan sebagainya. Yang kedua, pastikan kamu isi link kehadiran untuk PDPR pada hari ini dalam Google Form yang disediakan. Sekiranya mak ayah kamu lambat balik kerja, minta tolong juga isi sebagai menandakan kamu hadir PDPR pada hari ini. Sekiranya kamu tak isi, kamu dikira ponting. Ponting untuk PDPR pada hari ini. Jadi saya harap walau macam mana pun, lambat macam mana pun, kamu mesti isi link tersebut menunjukkan kamu hadir PDPR pada hari ini. Jadi kepada murid yang berjaya belajar pada hari ini, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Semoga kamu semua telah bersedia untuk hadir ke sekolah pada minggu hadapan. Sediakan semua kelengkapan untuk kembali ke sekolah seperti alat tulis, buku tulis, buku teks telah dibalut, pakaian sekolah dan sebagainya. Sebab kamu dah darjah 4, kamu dah hadir pakaian sekolah yang lama, boleh basuh semula dan hadir ke sekolah dengan pakai pakaian sekolah. Tapi jangan lupa isi link kehadiran, kalau tidak kamu dikira ponting. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.